إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang dimuliakan Ustaz Muhammad, pihak pengurusan tahfiz Ibnu Hajar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan penghargaan atas jemputan yang diberikan kepada saya untuk hadir pada pagi ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan bagi sama-sama kita berkongsi ilmu, insya-Allah. Dan saya difahamkan bahawa pada pagi ini kita nak kuliah ke, nak baca buku ke, atau ceramah. Saya difahamkan bahawa tuan-tuan berminat untuk nak mendengar sedikit sebanyak tentang buku Syarh Sunnah. Adakah begitu? Ya. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah disyorkan kepada saya untuk kita menjelaskan ataupun kita membacakan sebuah buku yang saya kira cukup bermanfaat, yang mana juga jarang-jarang sekali dikuliahkan di masjid-masjid ataupun surau-surau di Malaysia kita ni, ya. Kebiasaannya kalau kita pergi ke mana-mana masjid, ya, antara buku yang biasanya lah, ya, buku, ya, hadis 40, ya, hadis Riyadhus Shalihin, ya, buku Sahih Bukhari barangkali, Sahih Muslim dan seumpamanya. Tapi kalau buku Syarh Sunnah ni, ya, yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari ni, saya kira memang jarang kalau bukan tak ada lah, ya. Tak ada dikuliahkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sebelum kita mulakan atau mula membaca kitab Syarh Sunnah ni, ada baiknya untuk kita jelaskan sedikitlah tentang latar belakang penulis. Ibarat kata pepatah, ya, tak kenal maka tak cinta, ya. Ikhwah yang dikasihi sekalian, tak tahu ada masing-masing dah ada bukunya. Kalau buku yang dicetak ni, kalau buku yang dicetak pun inilah dia, ya, Pustaka Imam Az-Zahabi, yang mana ini pun cetakan bahasa Indonesia. Tuan-tuan ada yang ni dia punya photostat. Stok tak ada. Tapi dia ikut apa? Terjemahan buku ni ke macam mana? Pustaka Imam Az-Zahabi. Tapi walau apa pun, insya-Allah tak ada masalah lah, ya. Sebab saya kira pun kalau buku ni pun dia perlu kepada, dia nak dimelayukan juga, sebab dia satu daripada segi terjemahan, satu lagi dari segi bahasa dia, ya. Tapi insya-Allah itulah gunanya kita nak kuliahkan, ya, buku ini untuk kita, antaranya adalah untuk kita nak, ya, memperbaiki, ya, terjemahan yang ada tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, buku Syarh Sunnah ni dia dikarang oleh seorang ulama, ya, zaman dahulu pada kurun kedua Hijrah dahulu, ya, yang bernama Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, ya. Jadi boleh kita ringkasnya Imam Al-Barbahari,
Ini mungkin jaranglah kita dengar. Jadi kita biasa-biasakanlah dengan nama ini, ya, bermula daripada hari ini, Imam Al-Barbahari. Beliau dikatakan lahir dan menetap di kota Baghdad, ya, yang pada hari ini, ya, sehingga ke hari ini nama itu ada, dan ya, di negara Iraq, ya, pada hari ini. Beliau dikatakan membesar dalam suasana masyarakat sunnah, ya, yang pada ketika itu orang kata apa, bibit-bibit bid'ah masih lagi belum berleluasa, masih lagi belum bertapak dan tersebar seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Jadi dia hidup dalam suasana sunnah, ya, di mana sunnah-sunnah Nabi masih lagi segar dan masih lagi dihayati oleh masyarakat Islam ketika itu, ya, di kota Baghdad. Beliau dikatakan seorang ulama yang cukup disegani, lantang menyatakan kebenaran, mengajak kepada sunnah Nabi serta athar-athar salafus salih. Dan di antara kelebihan beliau adalah beliau mempunyai kedudukan ataupun beliau dihormati oleh pemerintah khalifah yang ada ketika itu. Majlis-majlis ilmu beliau dikatakan penuh dengan murid-murid, bahkan di kalangan ilmuwan-ilmuwan juga ketika itu yang berguru dengan Imam Al-Barbahari ini. Ulama-ulama daripada kalangan ulama hadis, ya, ulama fiqh, mereka semua sama-sama menghadiri kuliah Imam Al-Barbahari ini. Ketokohan Imam Al-Barbahari ini dikatakan Imam Ibn Battah, ini seorang ulama salaf jugalah, dia mengatakan bahawa sekiranya engkau melihat seorang penduduk Baghdad berkata baik tentang Imam Al-Barbahari serta mencintai Imam Al-Barbahari ini, maka bersaksilah bahawa dia adalah seorang sunnah. Siapa yang mencintai Imam Al-Barbahari ini, ambillah kaedah bahawa Imam Ibn Battah kata apa? Percayalah bahawa dia adalah seorang pencinta sunnah. Kenapa? Orang yang cinta sunnah akan mencintai tokoh-tokohnya, akan mencintai ulama-ulamanya. Maka Imam Ibn Kathir dalam kitab terjemahannya, yang Imam Ibn Kathir ulama tafsir, ya, yang datang jauh kemudian, di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang terjemahan tokoh-tokoh, menyatakan tentang Imam Al-Barbahari ini, dia mengumpamakan dia sebagai apa? Sebagai al-alim az-zahid, sebagai seorang ulama yang zuhud. Lalu beliau mengatakan, Imam Ibn Kathir mengatakan, kana syadidan ala ahli al-bid'ah wal ma'asi. Ini di antara keunikan beliau lah, Imam Al-Barbahari ini. Beliau sangat keras terhadap ahli bid'ah dan orang-orang pelaku maksiat. Ini kalau nanti kalau kita dah baca buku Syarh Sunnah ni, kita boleh nampaklah, ya, ketegasan Imam Al-Barbahari dalam nak menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nukilan kata-kata Imam Al-Barbahari ini, dia mengatakan wahdhar sighar al-muhdathat min al-umur, dan berhati-hatilah daripada perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasiru kabira. Kerana benda-benda bid'ah ni, ciri dia bermula sedikit demi sedikit, tetapi lambat laun dia akan jadi besar, ya, seperti yang kita lihat pada hari ini, ya.
ibarat pepatah kita orang Melayu, kecil api jadi kawan, bila dia besar dia jadi lawan, ya. Di antara nasihat-nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Barbahari, yang mana dapatlah kita jadikan pedoman, ya, untuk kita. Dia mengatakan, Imam Al-Barbahari mengumpamakan orang-orang bid'ah, ya. Orang bid'ah apa artinya? Orang yang menyalahi sunnah, ya. Orang-orang bid'ah maknanya orang-orang yang menyebarkan perkara-perkara yang tidak ada di dalam agama, orang-orang yang menentang sunnah Nabi SAW dengan berbagai-bagai rupa dan alasan lah, ya. Imam Al-Barbahari mengumpamakan orang bid'ah ni, dia kata apa? Mathalu ashabil bid'ah mathalul aqarib. Umpama orang-orang bid'ah adalah umpama kalajengking. Melihat perumpamaan dia, yudfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turab. Mereka menyembunyikan kepala dan badan mereka dalam tanah seperti kalajengking. Wa yukhrijuna adhnabahum, dan manakala ekornya mereka keluarkan, badan kepala tembus bawah tanah, ya, seperti kalajengking tadi. Fa idza tamakkanu ladahu, bila datang masa yang sesuai mereka akan patuh. Wa kadzalika ahlul bid'ah, maka begitulah orang-orang bid'ah. Hum mukhtafuna bainan nas, mereka sentiasa berselindung, bersembunyi di kalangan manusia. Fa idza tamakkanu balaghu ma yuridun, maka apabila tiba masanya mereka akan laksanakan apa yang mereka selama ini pendamkan. Satu contoh yang sangat sesuai untuk kita nak umpamakan apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari dalam perumpamaan ni tentang orang bid'ah. Contoh yang paling jelas, yang insyaAllah semua tuan-tuan dan perempuan yang ada pada hari ni akan setuju insyaAllah. Orang-orang Syiah. Orang-orang apa? Syiah. Di mana? Di Afghanistan, di Iraq, dan contoh yang paling kita nampak di Syria. Kenapa? Kerana orang-orang Syiah di tiga buah negara ni selama ni kita tak pernah dengar. Mungkin ada yang sampai mengata tak ada orang Syiah kat situ, kat Afghanistan, kat Iraq dan kat Syria. Tapi kita lihat pada hari ini macam mana. Boleh kita kata keadaan telah bertukar rupa. Sekarang ketiga-tiga negara ni sudah dikuasai oleh siapa? Oleh orang Syiah. Afghanistan hari ini, ambillah kaedah, dia dikuasai oleh orang Syiah. Di Iraq tak payah ceritalah, Perdana Menteri dia memang terang-terang kata dia Syiah, ya. Syria, dia punya presiden tu memang orang Syiah, tapi Syiah yang lebih ekstrim, lebih berat daripada Syiah Rafidah di Iran. Dia daripada kumpulan Alawi. Alawi ni lagi, kita ingat Rafidah kat Iran tu dah ekstrim dah. Syiah ni macam-macam kan, tapi yang paling dominan di Iran tu lah di Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah Imamiyah, Syiah Rafidah Imam 12. Tapi yang di Syria ni lagi ekstrim, sehingga mentuhankan presiden itu. Presiden yang nama dia itulah tak payahlah kita sebut, ya. Dia lagi ekstrim. Tapi kat Syria ni selama ni presiden dia berkuasa, ya. Majoriti rakyat dia orang Sunnah. Tapi apabila adanya gerakan-gerakan pemberontakan yang berlaku, insya-Allah yang tuan-tuan perempuan sedia maklum, bila orang-orang Sunnah daripada kalangan masyarakat memula memberontak, dia mengambil kesempatan lah untuk mengambil tindakan ke atas masyarakat sunnahnya. Pada hari ini negara dia bergolak dan rakyat majoritinya daripada sunnah dibunuh dan diseksa dengan keadaan yang sungguh
sungguh menyayat hati. Kalau siapa yang tengok kat YouTube tu lah, sangat dahsyat. Sampai budak-budak kecil pun, budak-budak kecil yang budak-budak kadang-kadang bayi lagi diseksa sebegitu rupa. Ini nak mengatakan, ini dia orang-orang ahli bid'ah yang sentiasa menanti peluang untuk mereka bertindak ke atas orang-orang sunnah, ya. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam contoh tadi. Juga di antara nasihat Imam Al-Barbahari yang dapat kita jadikan pedoman juga, di mana dia mengatakan al-mujalasah lil munasahah fathu babu al-faidah. Duduk dan berhimpun untuk nasihat menasihat, insya-Allah seperti majlis kita pada hari inilah, ya, nasihat menasihat. Imam Al-Barbahari kata apa? Fathu babil faidah, akan membuka pintu faedah untuk kita dapat bertukar-tukar faedah. Wal mujalasah lil munadharah, adapun kalau nak duduk berhimpun untuk berdebat, ghalqu babil faidah, duduk untuk berdebat, dia akan menutup pintu faedah. Dia terbalik. Ini pun kita boleh jadikan pedoman lah, khususnya dengan adanya berbagai bentuk media massa canggih pada hari ini yang Waalaikumsalam, yang biasa digunakan oleh pemuda-pemuda lah. Mungkin orang tua-tua dia tak adalah nak berkecimpung dalam media massa ni. Eloklah tu, sebab banyak membuang masa. Sebab yang mereka yang masuk dalam media massa pada hari ini ni macam-macam kan. Kita ada Facebook lah, kita ada Twitter lah, macam-macam kan, ada blog lah. Kadang-kadang ada berlaku diskusi, kalau diskusi, tapi banyaknya debat, bertukar-tukar hujah, ya. Semua pakat jadi alim-alim, ulama-ulama, mufti-mufti, qadi-qadi dalam media massa baru ni lah, Facebook. Kita ada macam-macam mufti dalam Facebook, dalam Twitter. Semua kata engkau betul, aku salah. Engkau salah, aku betul. Engkau apa? Ini macam-macam. Ini semua berhimpun untuk berdebat. Akhirnya apa? Akhirnya apa natijah dia? Membuang masa. Ambil kaedah. Siapa yang sebelum ni dia ada pasal niat nak cari ilmu di tempat-tempat macam ni, kita awal-awal kata kat dia, batalkanlah niat tu. Sebab menuntut ilmu bukan di tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Kenapa? Kita berbincang dengan siapa pun tak tahu. Siapa ni Abu bin Labi? Wih, nampak macam hebat dia berhujah. Adakah kita macam tu je nak menuntut ilmu dengan dia? Ini memang masalah. Memang kita dah lupalah dengan pesanan ulama-ulama salaf dulu, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Sirin. Ambil nasihat Imam Ibn Sirin, wafat pada tahun 110 Hijrah, 1000 tahun lepas dulu. Dia dah bagi pesanan awal-awal. Dia kata apa? Inna hadzal ilmu din, sesungguhnya ilmu yang kita sedang cari ini adalah ilmu agama, bukan sebarang ilmu. Lalu dia kata apa? Fanzuru mimman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah daripada mana kamu mengambil ilmu kamu. Daripada mana kamu ambil ilmu kamu? Daripada siapa? Apa latar belakang dia? Kena tahu kan. Silat hari bulan, kita tengok bunyi dia dalam Facebook apa ke, dalam sekarang ada media massa baru, WhatsApp, apa hal. Itu ada juga perbincangan kadang-kadang. Ada grup-grup berbincang. Kita tak tahu siapa ni Abu bin Labi. Cakap macam sedap. Rupanya kalau kita selidik, rupanya orang Syiah. Kan tak padan muka kat kita. Sebab menuntut ilmu bukan dengan cara yang sebetulnya. Nak kata, kalau nak menuntut ilmu, jangan main sebarang. Ada juga, mungkin kalau itu orang muda-muda, kalau minta maaf lah, orang tua-tua pun ada cara dia juga yang salah tu. Minta maaf, kita kata awal-awal. Menuntut ilmu dengan
surat khabar. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat khabar ada juga, ada kadang-kadang berhujah, saya tak pernah dengar apa yang kamu cakap ni. Tuan Haji selama ni macam mana? Saya dah baca surat khabar sekian-sekian. Dia sebut dalam surat khabar tu, tak payahlah kita sebut, selama 20 tahun saya tak pernah dengar. Kita kata, memanglah baca surat khabar nak mengharapkan ilmu, mana boleh. Surat khabar ni siapa penulis tu, mana berita yang didapat, ini semua bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan di dalam agama, kan? Lebih-lebih lagi dalam kita nak menuntut ilmu, ya, halal haram, ya, hukum hakam, apatah lagi dalam perkara-perkara yang membabitkan akidah, yang mana akan menjamin keselamatan kita di akhirat kelak, syurga atau neraka. Takkanlah kita nak sanggup mempergadaikan, mempertaruhkan dengan kita mengambil ilmu tu daripada siapa yang kita tak tahu siapa dia, latar belakang dia siapa, ya. Jadi ini satu hal yang cukup penting. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat buku Syarh Sunnah ni, hakikatnya ini adalah satu buku walaupun dia ringkas, tetapi bolehlah kita kata dia ringkas tetapi sangat padat. Kenapa? Kerana dia telah menghimpunkan asas-asas agama daripada berbagai sudutnya. Kalau kita nak tahu hukum hakam agama tentang masalah fiqh lah, ada disebut. Kalau kita nak tahu sedikit sebanyak tentang asas-asas akhlak, ada disebut. Lebih-lebih lagi kalau kita nak tahu tentang akidah, memang banyak dibincangkan, disebutkan, ditetapkan di dalam buku Syarh Sunnah ni. Di samping penulisnya, dia menyebutkan tentang penyelewengan-penyelewengan, perkara-perkara bid'ah. Minta maaf, ya. Ini kena ketahui juga. Mungkin ada yang rasa orang kata apa, tak selesa, tapi ini kena tahu. Siapa yang tak kenal bid'ah, dia takkan kenal sunnah lah, kan? Siapa yang kenal sunnah, dia akan kenal apa tu bid'ah. Maka rugi segala rugi orang yang keliru antara sunnah dengan bid'ah. Kerana ini kita kena tahu awal-awal. Sunnah lawan dia apa? Bid'ah. Seperti mana tauhid lawan dia apa? Syirik. Maka segala keliru kalau orang yang tak tahu membezakan antara syirik dengan tauhid. Kita ada baru-baru ni kan, minta maaf lah, tak apalah, kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku di sekeliling kita baru-baru ni di KLIA. Dalam masyarakat sibuk nak mencari katerbang, ada setengah-setengah pihak yang ikhtiar nak mencari, dia pun nak tolong bantu jugalah, tapi dengan cara apa? Bomoh. Dibawanya bomoh dengan kelapa dia, dengan apa tah bakul dia. Dia pun dengan gaya dia, dengan teropong dia. Bahkan dia kata ini ikhtiar. Dia boleh sebut lagi kita ini bukan syirik. Dia kata bomoh yang menggunakan kaedah yang memang paling tidak kita kata khurafat lah, ya, yang memang bukan cara Islam. Tapi dia kata apa? Ini pelik dia. Ini kita kata akhir zaman lah. Orang yang salah dia takkan kata aku salah. Dia kata saya bukan syirik. Nampak? Saya bukan syirik, saya bukan kufur. Ini ikhtiar. Kan kita disuruh supaya ikhtiar. Nampak? Dia menimbulkan kekeliruan pada orang yang mendengar antara tauhid, antara menyeru dan meminta bantuan daripada Allah dengan menyeru dan meminta bantuan daripada selain daripada Allah. Berlaku kekeliruan di situ. Adakah kita dia nak mengatakan bahawa mendatangi bomoh ni apa artinya? Kahin atau sahir atau arraf. Jadi ini antara tiga kategori inilah. Sama ada dia tukang sihir atau dia tukang arraf. Arraf maknanya orang yang mendakwa mengetahui perkara ghaib. Ya. Jadi inilah dia. Bila dia dah kata bahawa katerbang tu apa dia kata? Kita pun tak faham apa dia kata. Dia kata katerbang tu tersangkut kat langit, lebih kurang macam tu lah. Katerbang tu ghaib.
naik ke langit. Minta maaf kalau siapa ada saudara-saudara dia. Kita tidak bertujuan untuk nak mengguris hati siapa, tapi kita sekadar nak mengambil iktibar. Dia kata tergantung di langit. Itu dakwaan benda ghaib. Maka dia termasuklah dalam apa yang disebutkan dalam syarak kahin atau arraf, di mana Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzaba ala Muhammad, atau kama qala. Barang siapa yang mendatangi seorang arraf, arraf tu maknanya yang mendakwa mengetahui tentang sesuatu yang ghaib, seperti dalam contoh kita, lalu dia mempercayai apa yang dikatanya, maka sungguh dia telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga mengatakan bahawa tidak akan diterima daripadanya solatnya selama, siapa ingat hadisnya, 40 hari. Sampai begitu berat tu. Ini semua nak menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita mengetahui semua ini, antara sunnah dengan bid'ah, antara tauhid dan juga syirik dan juga kufur. Maka dalam kitab ni menerapkan asas-asas tentang aspek-aspek agama ni. Jadi bolehlah kita anggap bahawa ni buku, kalau siapa yang nak menganggap bahawa dia buku akidah, dia buku akidah. Atau lebih tepat lagi, buku ini membicarakan tentang manhaj. Ini buku manhaj. Mungkin ada yang pertama kali dengar, apa benda pula manhaj ni? Ini penting kita belajar. Kita tahu benda yang kita tak tahu. Manhaj maksudnya metod. Apa arti metod? Maknanya metod kita beragama. Dalam agama ni, dalam kita beragama sebagai seorang Islam, kita ada cara ke? Kita ada metod tak untuk nak kita beragama, nak beramal? Kita kata tentu ada. Jadi buku ni menetapkan metod-metod tersebut, ya, asas-asas tersebut, ya. Baik, mungkin kita boleh teruskan dan kita boleh lihat mukaddimah ataupun perkara yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya ni, ya. Baik, kita lihat Imam Al-Barbahari. Sebelum tu Imam Al-Barbahari dia wafat pada tahun 329 Hijrah, ya, 329 Hijrah. Jadi nak mengatakan bahawa Imam Al-Barbahari ni adalah di kalangan ulama Islam yang awal, ya, di kalangan generasi ulama Islam yang awal, ya. Jadi siapa yang nak tuduh lepas ni lah, kalau siapa yang nak tuduh Imam Al-Barbahari ni Wahabi ke, kita kata dia tersalah tarikh lah, ya. Sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia datang jauh kemudian, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia datang jauh kemudian. Jadi Imam Al-Barbahari ini dia hidup awal lagi. Dia bahkan Imam Al-Barbahari dia di kalangan murid kepada murid Imam Ahmad bin Hanbal. Murid kepada murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia wafat pada tahun 242 Hijrah. Jadi Imam Barbahari dia datang sedikit kemudian, wafat pada tahun 329, ya. Jadi dia di kalangan ulama-ulama yang terdahulu, ya. Baik, kita lihat Imam Al-Barbahari dalam mukaddimah dia mengatakan, ya, mungkin dalam terjemahan tu eloklah kalau ada mana yang perlu kepada pembetulan, kita betulkanlah, ya. Sebab saya kira terjemahan yang ada tu terjemahan bahasa Indonesia, ya. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah memberi hidayah dan kurnia Islam kepada kita semua, serta menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Kita memohon taufik daripada Allah untuk meraih apa yang dicintai dan diridainya, di samping terpelihara daripada apa yang dimurkai dan dibencinya. Itu mukaddimah Imam Al-Barbahari lah.
Baik. Seterusnya, Imam Al-Barbahari dalam perkara pertama, dalam asas yang pertama yang disebutkan di dalam kitab Syarh Sunnah ni, beliau rahimahullah berkata, ketahuilah sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan masing-masing tidak boleh dipisahkan. Kita lihat perkara asas pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab ni, yang kalau kita lihat dia adalah perkara yang sangat penting, mengenangkan ramai yang keliru tentang asas yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam perkara yang pertama ni. Kita lihat Imam Al-Barbahari kata apa? Ketahuilah. Maknanya apa? Engkau perlu tahu maknanya secara yakin. Tahu lawan dia tak tahu maknanya jahil. Ketahuilah maknanya dengan secara yakin, tanpa sebarang keraguan, tanpa sebarang syak. Ketahuilah sesungguhnya Islam adalah sunnah. Kita lihat Imam Al-Barbahari daripada awal-awal lagi dalam kitab ni, dia sudah menetapkan asas sunnah tu dengan mengatakan bahawa sunnah tu adalah Islam. Islam adalah sunnah. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Ini yang kita kata, kita kena faham sunnah tu, serta kita kena faham kedudukannya di dalam agama. Kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang agama Islam, baik, apakah asas agama Islam? Ataupun apakah sumber agama Islam itu? InsyaAllah kita semua akan sepakat mengatakan bahawa dia, sumber agama Islam itu dua. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis, atau hadis atau dengan arti kata lain sunnah. Ya, sunnah kata lain adalah hadis. Hadis itu sunnah. Baik, kalau kita lihat dalam Al-Quran, di kalangan masyarakat Islam sejak zaman bersamaan, mereka semua sepakat di dalam menerima Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Semua masyarakat Islam sejak zaman bersamaan, dalam walaupun berbagai latar belakang dan aliran, mereka semua sepakat Al-Quran itu adalah asas dalam agama. Tidak ada yang menolak. Ya, kenapa? Kita kena tengok jugalah kenapa masyarakat Islam, ya, mereka sepakat dalam menerima Al-Quran. Ya, dalam sunnah itu ada perincian sikit. Al-Quran mereka sepakat terima. Kenapa? Ini kerana kalau kita lihat, bila kita perhalusi, Al-Quran itu ia diwariskan sejak zaman berzaman melalui cara apa? Ini mungkin kita terlepas pandang. Kita ni kadang-kadang mungkin kita lalai, kita leka, kita terima Al-Quran tu, kita terima begitu je, kita taklid je, tanpa kita tahu apa cerita di sebalik Al-Quran tu, bagaimana Al-Quran tu sampai kepada kita. Baik, dalam agama dia diistilahkan sebagai Al-Quran diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Itu istilah dia. Siapa yang nak belajar agama, dia kena tahulah istilah-istilah agama ni. Mutawatir. Apa arti mutawatir? Dia mutawatir maknanya suatu riwayat tahu insyaAllah, satu berita atau satu khabar, satu maklumat yang disampaikan secara riwayat, secara mulut, dari mulut ke mulut. Dia diriwayatkan dengan bilangan yang cukup ramai, sehingga tak sampai ke tahap bahawa mustahil bahawa semua perawi-perawi itu akan berdusta daripada zaman ke zaman. Itu Al-Quran. Al-Quran dia diriwayatkan, dia dengan cara, dari segi riwayat dia macam hadis sebenarnya.
Mungkin kita tak faham, tapi itu hakikat dia. Al-Quran dia diriwayatkan sebenarnya. Kalau kita lihat pada hari ini dia dah dibukukan lah Al-Quran yang kita nampak tu. Tapi zaman dulu tak macam tu. Zaman dulu tak ada percetakan Al-Quran seperti pada hari ini. Zaman dulu ramai di kalangan umat Islam yang tak ada memiliki naskah Al-Quran pun barangkali, tetapi mereka hafal Al-Quran tu. Bagaimana mereka hafalnya? Secara mulut. Orang kata secara talaki. Tapi itulah bagaimana mereka boleh menerima Al-Quran tu. Kerana dia direwayatkan dengan bilangan yang cukup ramai, ribuan perawi-perawi, atau yang kita istilahkan sebagai penghafal-penghafal Al-Quran. Pada hari ini, sehingga ke hari ini, riwayat Al-Quran tu berterusan. Di mana sehingga ke hari ini adanya halaqah-halaqah Al-Quran kan. Saya kira ni pun mahat tahfiz kan. Ini mahat tahfiz, halaqah meriwayatkan Al-Quran. Percaya atau tidak, kita sangat perlu kepada halaqah-halaqah tahfiz ni. Kenapa? Hari ni kalau kita ambil Al-Quran tu, lalu kita beri kepada sesiapalah, kita bagi contoh sebagai contoh, seorang mu'allaf maknanya dia baru masuk Islam, dia tak tahu apa tu Islam, dia tak tahu apa tu Quran, bahkan dia tak tahu nak baca Al-Quran tu macam mana kan. Kita bagi kat dia Al-Quran, baik, bolehkah dia membacanya? Kita kata barangkali, lagi-lagi kalau dia orang Arab bukan semua Islam kan, barangkali dia tahu baca. Tapi persoalan dia, bolehkah dia membacanya seperti mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa artinya sunnah Nabi? Maknanya ikut macam mana kita diperintahkan untuk membacanya, dari segi sebutannya, dari segi tajwidnya, dari segi makhrajnya dan semuanya. Boleh tak dia baca macam tu? Dengan sendiri dia buka Al-Quran, dia nak mengaji sendiri, nak belajar sendiri, boleh? Jawapannya tak boleh, mustahil. Selagi mana dia tak dengar orang memperbacakan kepadanya Al-Quran, selagi itu dia tak akan dapat baca Al-Quran dengan betul. Dia mungkin membaca Al-Quran tu, tapi akhirnya dia baca Al-Quran tu macam dia baca buku cerita lah. Dia baca dengan mata je lah, tanpa sebut. Kalau dia sebut, dia tak akan sebut dengan betul. Itu nak kata pentingnya riwayat Al-Quran yang sehingga ke hari ini berterusan. Baik, maka kesimpulan kita, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya kerana dia diriwayatkan secara mutawatir dengan jumlah bilangan penghafal-penghafal, perawi-perawi Al-Quran yang cukup ramai, sehingga timbul keyakinan bahawa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Baik, ini Al-Quran daripada satu sudut. Kita lihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Kita dah kata tadi, asas-asas agama adalah Al-Quran, lepas tu apa? Hadis. Kita tengok hadis, bagaimana penerimaannya di kalangan masyarakat Islam sejak zaman berzaman, apatah lagi pada hari ini. Adakah seperti Al-Quran? Jawapannya tidak. Ada perincian. Rata-rata masyarakat Islam dalam muamalah, interaksi mereka dengan sunnah Nabi, dengan hadis Nabi SAW, ada berbagai rupa dan mazhab. Kita sebutkan yang dominan. Yang pertama, golongan yang pertama, golongan yang membezakan antara hadis ahad dan mutawatir. Ini golongan yang pertama. Bila kita lihat hadis, adakah semua hadis Nabi mutawatir? Maknanya semua diterima, semuanya sahih belaka? Jawapannya tidak. Ini kita akui, dalam hadis Nabi ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Dhaif maknanya tak sabit daripada Nabi, yang mana tak boleh disandarkan kepada Nabi, tak boleh nak beramal dengannya. Apatah lagi hadis yang maudhu', yang palsu, yang direka-reka, yang memang bukan daripada Nabi. Yang dhaif ni masih ada ragu-ragu, tapi apa yang pasti tak sabit.
Baik, ini ingat nak dikatakan hadis ahad. Ahad lawan dia mutawatir. Mutawatir yakin semua sahih, tapi ahad dia ada pembahagian dia, sahih, hasan. Sahih dan hasan diterimalah, tapi dhaif dan maudhu' memang ya ditolak, tidak diterima. Ini hakikat. Tetapi akibat daripada realiti keadaan hadis ini, bahawa dia bukan mutawatir, maknanya bukan semua hadis Nabi diterima, disepakati, mengakibatkan datangnya golongan yang kita sebutkan tadi. Mereka yang membahagikan hadis itu kepada ahad, ya, dan mutawatir. Maka daripada asas yang mereka tetapkan ini, mereka mengatakan bahawa hadis ahad tidak boleh digunakan di dalam mentafsirkan Al-Quran. Saya ulang, mereka mengatakan hadis ahad tidak boleh digunakan dalam mentafsirkan Al-Quran. Tak boleh. Ada dia punya hujah dia tu. Tapi saya tak nak pergi lebih mendalam, nanti takut masa berlanjut. Antara mazhab yang dominan dalam menegakkan asas ini adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini asas dia. Mungkin ramai tak tahu. Ini asas dia. Hadis ahad tak boleh digunakan dalam nak mentafsirkan ayat Al-Quran. Maka antara hukum yang mereka simpulkan adalah apa? Contoh, ini contohlah, nak bagi kefahaman je. Dalam solat, seorang itu tak wajib baca Al-Fatihah. Cukup dengan dia membaca apa juga ayat. Kalau satu ayat pun dah cukup. Kalau dia dalam solat, dia takbiratul ihram, lepas tu dia baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad pun tak habis, satu ayat je, dia terus rukuk. Mazhab Hanafi kata sah salat dia. Kita kata kepada dia, bagaimana pula dengan hadis Nabi SAW yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nabi kata tak sah salat sesiapa yang tak baca Al-Fatihah. Mereka kata apa? Ini hadis ahad. Sahih Bukhari Muslim tu, tapi dia tak peduli. Sahih Bukhari tu satu hal. Dia kata apa? Asas dia apa? Ini hadis ahad. Hadis ahad tidak boleh mentafsirkan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah dah kata dah, faqra'u ma tayassara minal Quran, dalam surah Muzammil. Bacalah apa yang mudah bagi kamu dalam Al-Quran. Bacalah apa yang mudah, apa yang kamu rasa nak baca. Maka kalau kamu baca Qul huwallahu ahad, berhenti, terus rukuk, itu yang mudah bagi kamu, no problem. Nampak? Nah, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua masih lagi menggunakan kaedah yang sama, membahagikan antara hadis ahad dan mutawatir. Tetapi golongan yang kedua ini lebih parah. Kalau dalam golongan yang pertama tadi, dia lebih dalam masalah ibadah, dalam masalah fiqh. Tapi golongan yang kedua ni, dia dah masuk dalam bab akidah. Percaya atau tidak, golongan ini menjadi dominan dalam masyarakat Islam sehingga ke hari ini. Apa kata mereka? Mereka mengatakan bahawa hadis ahad tidak boleh diguna pakai dalam akidah. Saya ulang, hadis ahad tidak boleh diguna pakai dalam akidah. Maka dalam akidah hanya hadis mutawatir sahaja yang boleh digunakan bagi menetapkan suatu asas akidah dalam agama. Maka kalau sesuatu hadis itu dia membincangkan tentang akidah tetapi dia ahad, maka hadis itu ditolak dengan mudah. Walaupun dalam Bukhari Muslim, dia tak pandang. Bagi dia kalau ahad, ditolak.
Ini adalah mazhab ahli kalam secara amnya, mazhab Jahmiyah, Mu'tazilah, bahkan percaya atau tidak ini menjadi mazhab Asy'ariyah yang rata-rata masyarakat di keliling ini mendukung mazhab ini, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Mereka menolak hadis ahad dalam akidah. Apa implikasi dia? Implikasi dia sangat dahsyat. Percayalah, apa yang tuan-tuan dan puan-puan selama ni percaya dan beriman dengannya tentang segala perincian-perincian perkara gaib. Apa perincian perkara gaib? Baik, bolehlah kita sebut sedikit sebanyak. Tentang alam kubur. Dalam alam kubur apa perincian dia? Adanya soal malaikat Munkar Nakir, adanya tentang mukaddimah syurga dan neraka dalam kubur tu, tentang segala keadaan seorang dalam kubur. Ini semua bab akidah. Tentang akhirat kelak, tentang urusan-urusan di padang mahsyar, tentang bagaimana manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tak berpakaian, dalam keadaan semua resah gelisah, dalam keadaan matahari sejengkal, dalam keadaan satu padang yang luas terbentang, tidak ada pokok, tidak ada gunung ganang. Tentang adanya apa? Tentang adanya urusan hisab, tentang adanya mizan, adanya timbangan yang akan menimbang amal baik buruk kita, tentang adanya buku-buku amalan kita yang akan dibentangkan kepada kita, tentang adanya telaga haud Rasulullah, yang mana Rasulullah dalam hadis yang sahih kata, barang siapa yang minum daripada telaga haud ni, semoga kita semua tergolong di kalangannya. Baginda kata dia tidak akan merasa dahaga sesudah itu selama-lamanya. Apa lagi? Urusan menaik atas titian sirat, yang mana dalam hadis yang sahih kata titian sirat itu sangat halus, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Tentang segala perincian syurga dan neraka. Dalam syurga ada berbagai-bagai bentuk buah-buahan, sungai, bidadari dan macam-macam. Dalam neraka pula ada berbagai-bagai bentuk siksaan. Apatah lagi tentang perkara segala ghaib. Apa dia? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah, bagaimana Allah, yang mana yang disebutkan di dalam hadis. Antaranya dalam hadis yang sahih bahawa Allah akan turun ke langit bumi ketika mana tinggal sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berkata, siapa yang akan berdoa kepadaku, aku akan perkenankan. Siapa yang akan minta, aku akan beri. Ini semua perkara ghaib yang kita tak nampak. Dia membabitkan apa? Akidah. Bila benda yang tak nampak, percaya pada benda yang kita kena iman. Sebab kita tak nampak. Kalau benda yang dah nampak, tak payah nak iman lah, sebab dah nampak dah. Tak adalah timbul persoalan nak beriman tak beriman, sebab dah nampak. Siapa yang tak percaya memang orang dah bengong lah. Benda akidah dia adalah benda ghaib. Maka di kalangan golongan yang kedua ni, semua perincian-perincian tentang perkara ghaib yang kita dah sebutkan sebahagian daripadanya, di sisi mereka tertolak. Maka mereka tak percaya kepada soal Munkar Nakir dalam kubur. Tapi kadang-kadang kita pelik jugalah. Ada di kalangan masyarakat, dia kata saya akidah Asy'ariyah, tapi dalam masa yang sama dia talqin mayat juga. Minta maaf lah, ni sebut sikit. Kadang-kadang dikatalah kepada si jenazah tu lah, nanti akan datang kepada engkau dua malaikat, maka dia akan bertanya kepada engkau, siapa Tuhan kamu? Dia tak tahu sebenarnya dalam mazhab dia ini semua tak boleh diterima. Dia kata dia Asy'ariyah, tapi dia sendiri tak praktikkan ajaran Asy'ariyah dia tu. Eloklah tu, ini masuk perincian nantilah.
Jadi nak mengatakan bahawa di kalangan golongan yang kedua ni, mereka menolak perkara-perkara akidah yang datang dengan cara hadis ahad, ya. Kerana alasan mereka apa? Kerana dia kata ni falsafah mereka lah, bahawa dalam akidah kita kena yakin. Untuk kita nak yakin, kita hanya boleh mendapat keyakinan itu melalui hadis mutawatir. Adapun hadis ahad, kita tak boleh yakin. Walaupun dia sahih, tapi kita tak boleh yakin, kerana barangkali dia dhaif. Dia buka pintu barangkali, buka pintu was-was. Mana tahu Imam Bukhari tersilap, mana tahu Imam Muslim tersilap. Dia tak maksum kan? Sekali dengar hujah dia, kita pun kata betul juga. Jangan. Ini pintu-pintu syubhat mereka lah, ya. Golongan yang ketiga, mereka yang masih lagi dalam falsafah yang sama, membezakan antara hadis mutawatir dan ahad, ya. Tapi mereka ini lebih kepada dalam masalah hukum hakam, dalam masalah mazhab fiqh, di mana mereka menolak hadis ahad atas alasan nak mendahulukan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam mazhab mereka. Mereka tolak mazhab hadis tu atas alasan barangkali mereka tak kata kerana itu hadis ahad. Beza dengan golongan yang pertama tadi tu. Mereka menolak hadis tu, yang mana pada hakikatnya kalau kita perinci, dia hadis ahad. Tapi atas alasan apa? Kerana hadis itu bertentangan dengan kaedah dan prinsip mazhab mereka, mazhab fiqh mereka secara tepat. Saya bagi contoh. Bila bagi contoh, insyaAllah semua nampaklah. Dalam satu mazhab, bila orang tengah salat, mazhab mengatakan bahawa seorang yang tengah salat tu tak boleh nak bergerak sebanyak 3 kali lebih secara berturut-turut. Tak boleh. Kalau nak garu ke apa, jangan lebih tiga gerakan, 3 harakat. Nak garu tu kena perlahan. 1. Lebih kurang lah ni. 2. 1. Garulah slow-slow tu. Tahan tu. Tak boleh. Kalau tu macam ni, batal di dalam mazhab ni. Kita tanya kepada mereka, bagaimana dengan hadis Nabi di mana Rasulullah ketika salat dia mendukung cucunya? Dukung tu macam mana gerakan tu? Itu confirm lebih 3 harakat. Nabi tengah salat, dalam riwayat hadis yang sahih, datang isterinya Aisyah ketuk pintu. Rasulullah tengah salat, Rasulullah buka pintu. Rasulullah buka pintu untuk Aisyah, isteri dia. Itu berapa kali gerakan? Ketika Rasulullah tengah solat Qiyamul Lail, Rasulullah nak sujud, ternyata kaki Aisyah terbentang di hadapannya, kerana rumah Rasulullah kecil. Ruang tidur dan salat itulah dia. Jadi bila Rasulullah nak sujud, Rasulullah terpaksa mencuit kaki Aisyah untuk Aisyah tarik kaki dia. Itu berapa kali gerak tu? Confirm lebih 3 kali. Baik, apa kata pengikut mazhab ni? No comment. Itu hadis, ya, tapi ini mazhab aku. Aku tetap beramal dengan mazhab. Ini satu contoh lah ni. Lepas ni kena muhasabah lah, kita tergolong di kalangan apa. Satu contoh. Ini juga, ini saya bagi contoh yang jelas lah, ya. Banyak sangat contoh yang kita boleh bagi sebenarnya. Masyarakat kita, di kalangan mereka yang menyapu di atas khuf, saya kira mungkin ramai yang tak pernah dengar menyapu atas khuf. Apa tu khuf? Kulit, stokin kulit. Mungkin budaya masyarakat kita tak pakai khuf ni. Okeylah, tak apalah. Baik, bagaimana pula dengan menyapu di atas stokin?
Stokin apa? Stokin yang kita pakai itulah masih pakai kasut. Ketika berwuduk, antara sunnahnya, kalau kita dah wuduk sempurna, manis wuduk, basuh muka, tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Lepas tu kalau kita pakai stokin, nak pakai kasut, tak nak pakai terpulang, kalau terbatal wuduk, sunnahnya kata tak perlu nak tanggal stokin. Habis bagaimana kalau dah batal wuduk? Cukup dengan wuduk seperti biasa, tapi bila sampai kat stokin, sapu sahaja. Kenapa? Ini adalah sunnah Nabi SAW, seperti mana dalam hadis yang sahih. Kana Nabi SAW yamsahuna alaih wa jawrabaih. Sesungguhnya Nabi SAW menyapu di atas seliparnya dan kedua stokinnya. Stokin ni maknanya alas kaki dibuat daripada kain. Sunnah Nabi. Baik, bagaimana dengan praktik masyarakat? Yang nak kata masyarakat kita, masyarakat kat luar 2/5 aja. Masyarakat antarabangsa Islam 2/5 aja. Berapa ramai yang mempraktikkan sunnah ni? Kita kata cukup benda kecil kita kan lah. Tapi kenapa jadi macam tu? Ini dia. Kerana dalam mazhab telah menetapkan syarat-syarat yang tertentu untuk nak sapu di atas khuf. Alas kaki tu perlulah dia tebal, perlulah ia tak tembus, bukan tidak jarang, perlulah tidak koyak-koyak. Dipinci macam tu sekali. Kita tengok bila dia dah letak syarat-syarat ni dalam semua mazhab, bukan dalam mazhab Syafi'i je, semua mazhab gaya yang sama, meletakkan syarat-syarat yang tertentu, yang mana di kalangan ulama muhaqqiqin, ulama-ulama yang tahqiq, yang datang kemudian mereka menjelaskan. Antaranya Imam Ibn Hazm menjelaskan bahawa semua syarat-syarat yang diletakkan ini ma anzalallahu biha min sultan, tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka menegaskan bahawa tidaklah alas-alas kaki para sahabat melainkan robek-robek belaka. Kita ni stokin yang kita pakai ni, kalau zaman dulu ini stokin raja, stokin diraja. Sahabat dulu ada di kalangan sahabat yang pakaian dia satu je. Nak kata nak dapatkan alas kaki pun tak ada. Ramai di kalangan sahabat bila keluar rumah jalan kaki ayam. Bukan kerana zuhud, kerana terpaksa zuhud. Tak ada alas kaki, pakaian ada satu je. Ada di kalangan sahabat bila dia nak basuh, bila pakaian dia kotor, ya, dibasuh, dia terpaksa, orang kata apa, dia terpaksa beruzlah, duduk diam-diam dalam rumah. Sebab apa? Tak ada pakaian, pakaian tengah sidai, sedang tunggu pakaian kering. Maka ini para ulama kata tidaklah alas kaki para sahabat melainkan robek-robek belaka. Maka akhirnya mereka kata asalkan stokin itu nama dia stokin, dah sudah memadai dan boleh kita sapu. Maknanya jangan stokin tu jadi kain buruk, sudahlah. Tu je syarat dia. Tapi itulah dia. Bila kita lihat masyarakat bagaimana praktik mereka, ya, kita melihat bahawa sunnah Nabi satu, amalan mereka satu tempat yang lain. Baik, adapun golongan yang keempat yang terakhir adalah golongan masyarakat awam, ya, yang tadi kita sebut ini adalah di kalangan ulama-ulamanya, ilmuwan-ilmuannya yang menetapkan asas-asas seperti itu, ya. Adapun kalangan masyarakat awam, ya, mereka adalah terdiri di kalangan masyarakat yang taklid. Taklid maknanya ikut secara membuta lah, ya, tak payahlah tambah tu, ya, ikut secara membuta tanpa mengetahui dalil, ikut je, ya. Maka hasil daripada taklid mereka kepada mazhab,
tak kira mazhab fiqh ataupun mazhab akidah, membuatkan mereka menjadi ta'assub kepada pendapat mazhab, kepada pendapat ulama-ulama mereka, sehingga ke tahap yang tercela di mana mereka menolak hadis-hadis, sunnah-sunnah Nabi atas alasan bahawa ia bukan mazhab mereka. Ini keadaan masyarakat awam, majoriti masyarakat Islam, ya, secara amnya. Maka kesimpulan kita kata akhirnya masyarakat Islam rata-rata semua mendakwa kami berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak ada masyarakat, mana-mana masyarakat Islam yang kata aku berpegang dengan Al-Quran, kecuali Haji Kasim Selamat kita lah, ya. Dia kata Al-Quran je lah, ya, golongan anti hadis. Golongan anti hadis ni sejak dulu juga, daripada Al-Quraniyun, ya, istilah bahasa Arabnya Al-Quraniyun, memang dah lama juga wujud, tapi mereka ni minoriti. Majoriti Islam, bahkan jangan terkejut, di kalangan orang Syiah, bahkan di kalangan orang-orang Iran, Syiah Rafidah kat sana, mereka juga mengatakan kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bila kita amati realiti Sunnah Nabi di mana, mereka dari segi praktikalnya entah di mana. Akhirnya dakwaan mereka bahawa mereka berpegang kepada Sunnah Nabi hanya tinggal dakwaan semata-mata, ya, dakwaan semata-mata yang tidak dizahirkan dari segi praktikal, ya, dan realiti. Yang mana kalau kita lihat ini semua bagaimana, kesemua empat-empat golongan yang kita sebutkan tadi, bagaimana kedudukan mereka, adakah benar perbuatan mereka, adakah benar prinsip yang mereka jadikan sebagai pegangan? Kita katakan tentu tidak. Ini semua bercanggah dengan nas-nas Al-Quran dan hadis yang cukup banyak, yang menuntut supaya kita sentiasa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan kita. Bahkan kita tekankan Al-Quran dan hadis sama sekali tidak boleh dipisahkan. Al-Quran dan hadis sama sekali tidak boleh dipisahkan. Kedua-duanya saling memerlukan. Itu maksud Imam Al-Barbahari, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Dia berkait rapat, tak boleh nak dipisahkan, ya. Lebih-lebih lagi, hal ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Sungguhnya kami telah turunkan az-zikr, yakni Al-Quran, ya, yang mana hendak untuk kamu wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Allah kata apa? Kami telah turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Apa tanggungjawab kamu wahai Muhammad? Untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa yang telah diturunkan. Maknanya ada sesuatu yang telah diturunkan, iaitu Al-Quran, dan adanya penjelas kepada Al-Quran ini, iaitu apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata sunnah Nabi, apa peranan dia? Tidak lain dan tidak bukan untuk menjelaskan Al-Quran. Kita nak kata bahawa barang siapa yang beramal dengan Al-Quran, dia nak buka Al-Quran macam tu saja, lepas tu dia nak beramal dengannya tanpa panduan Al-Quran, tanpa panduan hadis Nabi, apa akan jadi? Kita kata pasti dia sesat, tanpa keraguan, pasti dia sesat. Sebab apa? Itu bukan perintah Allah. Perintah Allah adalah untuk kita berpegang dengan kedua-duanya sekali, Al-Quran dan hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira pun masa dah, ya. InsyaAllah nak lagi ke? Saya ingat cukup lah, ya. Mukaddimah, ya. Kalau mungkin ruang soal jawab apa? Kalau ada, InsyaAllah jelas. Ada apa-apa pertanyaan? Kalau pakai kasut baru, baik.
berkenaan tentang menyapu di atas alas kaki, ya, saya kira adalah satu yang menyedihkan lah, ya, sebab syarak dah bagi kita kemudahan. Menyapu di atas khuf itu dia punya permasalahan, ya. Menyapu di atas khuf itu istilah yang biasa digunakan lah. Khuf maknanya alas kaki kulit. Zaman dulu dia tak ada kasut boot ke zaman dulu tak ada kasut boot, tak ada kasut canggih-canggih dulu ni. Zaman dulu kasut mereka adalah khuf. Itu dia, kasut alas kaki yang dibuat daripada kulit. Dia adalah satu rukhsah, satu kemudahan. Syarak, kalau kita lihat syarak, dia bersifat apa? Menyusahkan atau memudahkan? Kita kena faham. Ramai yang salah faham. Tapi kadang-kadang kita nak salahkan masyarakat awam yang salah faham ni pun, dia orang salah faham ada sebab juga. Kerana ada golongan yang menyusahkan agama, ya. Ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya syarak dia bersifat memudahkan. Kita bagi contoh. Kita lihat syarak memerintahkan kita solat. Kalau solat fardu kita kena berdiri, kan? Tapi kita lihat Nabi kata apa? Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Berdiri, solatlah secara berdiri. Tapi kalau kamu tak mampu, duduk. Duduk. Kalau kamu tak mampu duduk, syarat kata apa? Baring. Nampak? Memudahkan. Kita lihat ketika musafir, kita diberi ruang untuk apa? Mengqasarkan salat. Untuk mana solat yang 4 rakaat, kita pendekkan jadi 2 rakaat. Nampak? Kalau tak ada air, kita solat tetap solat. Kena faham juga. Ramai yang salah faham. Solat tetap solat, tetapi dia beri kepada kita kemudahan untuk sekadar tepuk saja di atas debu atau tanah, tak ada masalah. Tepuk di atas dinding kat tepi-tepi ni, tak ada masalah. Nampak? Syarak bersifat memudahkan. Tak mampu nak puasa masa bulan Ramadan, apa juga alasan yang syar'i, boleh, tak ada masalah. Qada'lah di waktu yang lain. Kita lihat kefarduan haji. Haji secara spesifiknya, syarak mengatakan bahawa menetapkan syarat dia tu, walaupun syarat ni umum, tapi bila dalam haji disebut secara spesifik, illa liman istata'a ilaihi sabila, kecuali bagi mereka yang mampu. Haji itu, kewajipan haji, dikata apa? Syarat dia apa? Bagi yang mampu. Mengenangkan ibadah haji ni adalah boleh kita kategorikan sebagai ibadah yang berat lah. Di kalangan banyak ibadah haji ni yang paling berat. Tapi kita lihat syarak menetapkan kemampuan. Yang mana yang mampu? Tak payah nak bebankan diri di atas kemampuan, di atas sesuatu yang kita tak mampu, ya. Baik, kita lihat tentang menyapu di atas khuf tadi. Masyarakat kerana kejahilan, mereka melepaskan satu rukhsah untuk mereka sapu. Akhirnya mereka menyusahkan diri mereka tanpa keperluan. Bahkan itu adalah sebenarnya itu adalah satu yang tercela, ya, adalah satu yang tercela. Menyusahkan urusan agama, kena ingat, adalah satu yang tercela. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan susahkan. Wa man yushaqu fid dini ahadun illa ghalabah. Tidaklah mereka yang cuba nak menyusahkan urusan agama mereka, melainkan mereka akan tertewas. Siapa yang nak cuba nak merumitkan urusan agama ni, apa hasil dia? Dia akan tertewas, dia akan gagal. Kita bagi contoh, ada di kalangan golongan-golongan yang tertentu mengatakan bahawa antara ajaran tarikat dia, dalam sehari kita kena
tasbih 1000 kali. Itu yang datang biji tasbih besar tu. Sebab nak tasbih 1000 kali. Lihat, adakah ini mengikut sunnah Nabi? Jauh sekali. Dalam sunnah Nabi tak ada menetapkan angka-angka yang besar macam ni. Tapi kita lihat golongan ini, apabila mereka membebankan diri mereka dengan sesuatu yang berat, apakah mereka mampu melakukannya? Kita kata pada hari itu je lah. Hari-hari berikutnya kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikirnya mana, tasbihnya mana? Kali itu je lah tasbih 1000 kali. Berapa kali sehari mereka boleh buat? Hari-hari memang jauh sekali. Kita kena ingat, agama bersifat mudah memudahkan. Maka para ikhwah muslimin muslimat yang dikasihi, bila kita sebut tentang menyapu di atas khuf, insya-Allah kita ambillah ilmu, ya, bagi siapa yang tak tahu, ambillah ni. Menyapu di atas khuf atau menyapu di atas stokin adalah suatu yang telah sabit dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, hadis yang paling sahih di sisi kita, bahawa Nabi telah menyapu di atas khuf, bahawa Nabi telah sapu di atas stokin. Stokin maknanya alas kaki daripada kain, ya. Maka lepas ini, kalau kita dah berwuduk, khususnya golongan yang bekerja, yang pergi ke office ke apa ke, yang pakai stokin, pakai kasut, ambillah rukhsah ini. Jangan kita bersifat takabur, nak kata, oh tak apa. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu kan, oh no, tak apa, no thank you. Jangan. Bila Allah dah bagi kita kemudahan, kita kena bersifat tawaduk, perhambakan diri kita kepada Allah, dan kita ambil rukhsah tu. Jangan tolak. Dia khawatiri kita akan tergolong di kalangan mereka yang derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita hambanya. Maka kalau kita dah wuduk secara sempurna, kita pakai stokin tu, lepas tu kalau batal, ya, batal wuduk, cukup dengan disapu sahaja atas stokin tu, tak payah nak ditanggalkan. Siapa yang tanggalkan, dia termasuk di kalangan golongan mereka yang menyusahkan urusan agama dia. Seperti mana yang kasihan kita kadang-kadang tengok masyarakat, bila pergi masjid je, dia kena tanggalkan kasut. Kalau bertali, memang parah lah. Kalau stokin, kena tanggalkan stokin. Yang mana percaya atau tidak, tapi nak katakan masalah ni besar. Percaya atau tidak, antara sunnahnya kita disuruh supaya solat dengan alas kaki kita, dengan kasut-kasut tu sekali. Saya tertarik dengan soalan tadi. Dia kata kalau kasut tu baru, kalau zaman sahabat kasut baru, ini kasut raja je yang pakai kasut baru. Sahabat dulu pakai kasut dia orang semua robek-robek je, buruk-buruk je. Kita disunatkan untuk pakai kasut ketika solat, bahkan diperintahkan demi untuk menyelisi orang Yahudi dan Nasrani, yang mana ketika mereka solat, mereka tanggalkan kasut mereka. Walaupun kita tak nafikan pada hari ini kalau siapa nak masuk masjid pakai kasut, masalah besar lah. Silap bulan kena halau dan sebagainya. Itu pun kita kena raikan lah, ya. Tapi paling tidak pakai stokin, ada masalah? Tak ada masalah, ya. Jadi ambil kemudahan ni. Jadi lepas ni sebenarnya kita tak perlu nak tempat wuduk secara khas. Zaman Nabi tak ada semua ni. Tapi tak adalah kita nak kata benda ni salah, tak ada, tak masalah lah. Tapi kita nak kata tak perlu. Kita boleh dengan mudah saja ambil wuduk dekat sinki, kerana tak ada perlu kita nak angkat kaki kita ni dengan melakukan pergerakan-pergerakan yang berbahaya. Dengan mengangkat, membuat pergerakan akrobat, mengangkat kaki dan meletakkan di atas sinki. Silap hari bulan kita jatuh tergolek, kalau bukan dengan sinki-sinki runtuh. Tak perlu. Kalau pakai stokin, cukup dengan kita basahkan tangan kita, kita tunduk dan sapu sahaja stokin itu. Saya kira, kalau saya salah, alhamdulillah lah. Tapi tuan-tuan ambil lah, tengok ni. Saya kira barangkali ramai jemaah masyarakat Islam di luar sana yang tak solat,
Mungkin saya tak menolak ada kebangkalian kerana mereka mengenangkan betapa susahnya kalau mereka nak pergi ke surau atau masjid kerana terpaksa menanggalkan kasut dan stokin. Kan? Nak pakai stokin, aduh, kalau dah ambil wuduk nanti kaki dah basah. Kaki kalau dah basah nak pakai stokin balik, memang masalah lah. Kan? Bau dan sebagainya. Kan? Jadi ambillah kemudahan ini, insya-Allah kita akan tergolong di kalangan hamba-Nya yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana menjawab persoalan syubhat yang mengatakan hadis ahad tak boleh dipegang menjadi dalil. Banyak para ulama telah menjelaskan tentang masalah ini. Ulama sejak zaman berzaman, ulama-ulama Islam, ulama-ulama sunnah kita sejak zaman berzaman telah menjelaskan tentang kebatilan golongan yang membezakan antara hadis ahad dan mutawatir ini. Ya. Antara jawapan hujah dalil yang kita boleh berikan, yang pertama kita katakan ini adalah falsafah. Falsafah, apa arti falsafah? Ni, akal. Hujah akal. Sedangkan kita dalam Islam, hujah kita dua je, tak lari. Quran, sunnah. Quran, sunnah. Selain daripada itu, tak ada. Quran, sunnah. Quran, sunnah. Akal boleh dijadikan sebagai hujah selama mana dia selari dengan Al-Quran dan sunnah. Itu ijtihad lah kita panggil. Ijtihad atau qiyas. Ijtihad atau qiyas diguna pakai selama mana selari dengan Al-Quran dan sunnah. Tapi bila kita lihat pembahagian hadis mutawatir dan ahad, adakah dia selari dengan Al-Quran dan sunnah? Kita mendapati bahawa dia bercanggah dengannya sehabis-habisnya. Kerana yang pertama kita kata Nabi tak pernah sebut, Nabi tak pernah membahagikan pembahagian seperti itu. Kedua, para sahabat tidak pernah membuat begitu. Generasi salafus salih, Imam Syafi'i rahimahullah, yang kita dokong dan kita agungkan, beliau rahimahullah adalah di kalangan ulama yang benar, yang rabbaniun. Kita mendapati bahawa Imam Syafi'i tak pernah nak beralasan dengan falsafah seperti ini. Maka akhirnya kita kata, dari mana kita dapat falsafah ini? Ya. Bahkan kita lihat golongan yang mengatakan bahawa di dalam masalah akidah kita hanya perlu menggunakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir maknanya apa? Maknanya kena perawi dia ramai. Kita mengatakan orang ni sebenarnya jahil sebenarnya. Orang yang membahagikan pembahagian sebenarnya jahil. Sebab apa? Makna dia tersirat. Bila kita nak dakwah kepada orang, kita tak bolehlah hantar seorang dua pendakwah. Tak cukup. Kerana itu bukan bilangan yang mutawatir. Kerana kalau pendakwah, bila ni berdakwah kat mana-mana tempat, mana-mana kampung, didakwah kepada apa? Akidah kan? Tapi kalau awal-awal kita dah kata dalam akidah kena mutawatir, habis ni hantar seorang je pendakwah, macam mana? Kan? Maka Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dia memberi satu gambaran bagi nak menolak ni golongan ni. Antara golongan yang ada sehingga ke hari ni yang membawa falsafah ni adalah golongan, minta maaf lah kalau siapa yang ada kaitan lah, kumpulan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, kalau siapa yang tahulah, mereka sehingga ke hari ni mereka membawa falsafah yang mengarut ini, Hizbut Tahrir. Ya, sehingga kat Malaysia ni pun ada cawangan dia, ya, Hizbut Tahrir. Syekh Albani menyatakan dia nak menolak, dia bagi satu kisah. Dia kata tersebutlah kisah seorang pendakwah daripada kumpulan Hizbut Tahrir ini dengan falsafah membezakan antara mutawatir dan ahad dalam akidah. Dia dikatakan ingin berdakwah kepada masyarakat kafir di Jepun. Sampai di Jepun, ternyata orang Jepun dah faham dah tentang falsafah ni. Ini cerita je lah. Jadi bila pendakwah daripada Hizbut Tahrir ni nak mengajak orang kepada Islam, kepada mengucap dua kalimah syahadah,
kepada mempercayai, beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah masalah akidah ke tidak? Menurut falsafah Hizbut Tahrir, kena mutawatir atau tidak? Kena mutawatir lah. Ternyata masyarakat Jepun mengatakan kepada pendakwah ni, oh, minta maaf, kami tak boleh terima apa yang kamu cakap, sebab apa yang kamu tengah cakap ni adalah akidah, percaya kepada Allah, akidah, sebesar-besar akidah. Tapi kamu seorang, pergi balik ke negara kamu dan bawa ramai-ramai pendakwah seperti kamu sehingga sampai bilangan mutawatir. Maka kalut pendakwah Hizbut Tahrir tu nak jawab, kerana orang Jepun tu menjawab dengan falsafah dia. Akhirnya kita kata ini semua falsafah yang tidak ada hujahnya. Bahkan Nabi SAW telah mengutuskan pendakwah-pendakwah dia, antaranya Ali bin Abi Talib, antaranya Muaz bin Jabal. Mereka diutuskan ke Yaman secara individu, membawa hadis-hadis Nabi secara individu, hadis-hadis Nabi tentang akidah, tentang fiqh dan sebagainya, secara individu, secara ahad. Ya. Bagaimana bila kita sapu kasut dan bila masuk masjid kita buka kasut tapi kita masih pakai stokin, ya? Tentang saya nampak ada yang tertarik tentang masalah menyapu atas khuf ni. Eloklah tu. InsyaAllah ini satu ilmu yang baru. Lepas ni kalau kita dah sapu di atas stokin atau kita dah sapu di atas kasut, ada masalah? No problem, tak ada masalah. Ini sunnahnya. Sapu di atas kasut tu, tak perlu nak ditanggalkan kasut tu. Walaupun kita tahu bila sampai kat masjid nanti tak boleh nak pakai kasut, nanti kena halau. Sapu di atas kasut, sama ada stokin bawah dia ke tak ada masalah. Sapu atas stokin atau sapu di atas kasut, bila kita sampai di masjid kita tanggalkan kasut atau kita tanggalkan kasut dan stokin, tak ada masalah. Solat seperti biasa. Kerana perbuatan kita menanggalkan kasut ataupun stokin itu tidak membatalkan wuduk kita. Kerana perkara-perkara yang membatalkan wuduk jelas, iaitu apa yang keluar daripada kemaluan depan belakang, ya, buang yang besar, buang yang kecil, ya, keluar angin atau keluar darah, haid, nifas, ya, perkara-perkara seperti ini yang membatalkan wuduk. Ada perincian dia. Selain daripada itu, termasuklah menanggalkan khuf ataupun stokin ataupun kasut, tidak membatalkan wuduk kita, insyaAllah. Ya, bolehlah sekalilah kita tambahkan faedah buat muslimat di belakang. Dia ada kaitan tentang menyapu atas khuf, walaupun dia lebih umum lagi. Kalau kita berada di luar rumah, bila sampai waktu solat kita nak ambil wuduk, tak perlu nak ditanggalkan tudung itu. Nampak? Tadi alas kaki, khuf, stokin. Kita ada alas kepala, kalau perempuan secara khasnya, tudung itu tak perlu nak ditanggalkan. Ini juga bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun dalam sunnah Nabi, Rasulullah tak pakailah tudung, Rasulullah pakai serban. Di mana serban, Rasulullah pakai serban. Bila sampai wuduk, Rasulullah tak tanggalkan serban tu. Kita bayangkanlah kalau kita setiap kali nak, siapa yang pakai serban lah, mungkin kita ni tak pakai serban, kita tak tahulah, nak lilit tu penat kan. Jadi diberi kemudahan. Nabi sekadar menyapu sahaja di atas serbannya. Maka kalau lelaki serban, kalau perempuan apa? Tudung. Sama aja. Kerana kalau nak dibuka tudung itu, sama bebannya, sama sulitnya. Maka cukup dengan disapu sahaja di atas tudung itu, bukan di atas, bukan nak masukkan tangan nak sapu atas rambut tu, tak, sapu di atas tudung. Cuma kalau telinga tu, ya, kena masukkan jari, ya, kena sapu dari dalam. Itu perincian dia lah, ya, insyaAllah, ya. Baik, di sini ada pertanyaan, bagaimana kewafatan Imam Al-Barbahari, apakah benar dirahsiakan? Dia ada kisah je lah, ya, ada kisahnya. Imam Al-Barbahari seperti mana sunnatullah,
sunnatullah al-kauniyah, ketetapan Allah dalam alam ini. Ini pun kita jadikan sebagai iktibar lah, bahawa golongan yang nak mendukung kebenaran ini, sekecil-kecilnya sehinggalah setokoh-tokohnya, mereka berdepan dengan cabaran dan rintangan mengikut kategori mereka. Lagi tinggi kedudukan mereka, lagi hebat cabaran dan rintangan yang dihadapi. Kita lihat saja Nabi SAW, bagaimana cabaran yang terpaksa dihadapi. Sedangkan Nabi SAW adalah manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Logik kata apa? Logik, kalau ikut logik, kalau orang yang sayang, Allah akan bagi dia mudah, senanglah. Tapi kita kata itu logik, itu akal yang tidak dipandu oleh wahyu. Sebaliknya, realitinya, lagi kita dekat dengan Allah, lagi Allah menguji kita. Ya? Tujuannya apa? Mungkin ada yang salah faham. Maknanya Allah tak suka kat kita. Bukan. Kerana Allah nak menguji keimanan kita, Allah nak menguji kesabaran kita, nak tahu kita ni cakap je hebat. Oh, sunnah. Oh, dalam kahwin tak boleh ada bersanding, tak perlu nak bermegah hebat-hebat. Dia cakap orang hebat, berapi. Tapi bila anak dia kena, minta maaf. Ini nasihatlah untuk saya juga, untuk kita semua. Bila sampai kat keluarga sendiri, wah tak apa, terpaksa. Tak boleh lah macam tu, ya. Jadi kita kena praktikkan sunnah Nabi itu dalam diri kita. Maka Imam Al-Barbahari dikatakan di hujung hidup dia, akibat daripada ulama su, ulama-ulama jahat, ulama-ulama yang memerangi sunnah, ilmuwan-ilmuwan yang rosak, yang lebih kepada mengajak kepada diri mereka, bukan kepada Allah. Mereka yang menginginkan habuan dunia. Mereka merasa tidak senang dengan ulama-ulama rabbaniyun, ulama-ulama yang benar seperti Imam Al-Barbahari, membuatkan mereka memburuk-burukkan Imam Al-Barbahari di sisi pemerintah, membuatkan pemerintah mencari Imam Al-Barbahari kerana ingin nak tangkap. Maka Imam Al-Barbahari mengambil keputusan untuk menyembunyikan dirinya, hidup dalam, orang kata apa, dalam, bukan kena halau, dalam buangan, lebih kurang dalam buangan. Dia menyembunyikan diri dia kerana takut ditangkap, kerana kalau ditangkap akan diseksa dan sebagainya. Ya, seperti mana sunnatullah di kalangan ulama-ulama, semua tak lari daripada diseksa oleh pemerintah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal, tak payah ceritalah, terkenal dengan bagaimana kisah mereka diseksa. Termasuklah Imam Al-Barbahari. Maka dikatakan bahawa dia telah wafat, ya, dalam keadaan masyarakat keliling tak tahu. Masyarakat keliling tak tahu dia telah wafat. Masyarakat sayang pada dia, tapi kerana dia, inilah ulama adalah banyak iktibar yang kita boleh ambil lah, tapi itulah dia, ya. Ulama bila dalam keadaan macam tu, mereka memilih, mereka sama sekali tidak akan menentang pemerintah kerana itu mudaratnya lebih besar. Maka akhirnya mereka memilih untuk menyembunyikan diri mereka. Maka termasuklah Imam Barbahari, akhirnya diwafat dalam keadaan, boleh kita kata, bersendirian atau dengan kaum keluarga yang terdekat sahaja. Tetapi kisah mengatakan bahawa seorang ahli keluarga dia keluar sekejap daripada tempat Imam Al-Barbahari wafat. Tapi dia bila datang balik, dia nampak bilik tempat jenazah Imam Al-Barbahari itu bercahaya, ya, macam ada ramai orang dalam. Itu kisah dia lah, ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kedudukan golongan seperti, dia dah sebut nama ni, golongan seperti, nama dia, pangkal dia mula dengan Z dan A.S. Saya, kalau boleh kita tak naklah sebut nama, kita mencemarkan majlis kita dengan nama-nama seperti ini, ya. Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ini begitu mengelirukan umat Islam dewasa ini.
Ini sunnatullah. Sunnatullah, ini ketetapan Allah. Lebih-lebih lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup jelas. Ja'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Islam itu dalam keadaan didatang dalam keadaan terpencil, dalam keadaan terasing, barakallahu fiik, dalam keadaan ganjil. Kita lihat bagaimana Rasulullah ketika mana dibawa dakwah Islam di kalangan masyarakat jahiliyah orang-orang Arab. Bagaimana penerimaan orang-orang Arab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, bagaimana penerimaan mereka? Menerima dengan dada terbuka, dengan tangan terbuka? Tak. Bahkan mereka menolak, mengatakan apa ini? Ini menyalahi ajaran nenek moyang kita, ini menyalahi budaya kita, menyalahi adat resam kita, kan? Yang mana kita lihat pada hari ini alasan yang sama digunakan bila mana kita nak cuba sebarkan sunnah Nabi. Jelas mereka lebih sayang kepada budaya, lebih sayang kepada adat, walaupun jelas ia bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka akan ada golongan yang mempertahankan amalan-amalan yang menyimpang daripada sunnah Nabi. Kita kena faham. Kita lihat saja dalam Al-Quran, kita lihat ayat-ayat Al-Quran buat mereka yang barangkali keliru dengan arus perdana. Kadang-kadang dia lebih rasa selamat, dia nak ikut arus perdana. Arus perdana tu masyarakat majoriti buat apa? Dia fikir macam Islam ni demokrasi, ramai menang lah, minoriti tu silap, salah. Itu congak macam tu tak tepat, ya. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Kita menceritakan tentang majoriti orang, masyarakat kebanyakan. Allah kata apa dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Masyarakat kebanyakan tak tahu. Apa artinya? Dengan erti kata lain, kebanyakan manusia jahil. Ini orang yang nak ikut arus perdana. Walakinna aktsaran nas apa? La yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tak bersyukur. Tak bersyukur dengan apa? Dengan berbagai nikmat Allah beri kepada mereka. Antaranya Allah dah bagi dia akal. Antaranya Allah dah bagi dia wahyu, Al-Quran, hadis, petunjuk, hidayah. Yang mana hari-hari kita dalam solat kita doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kepada kami jalan petunjuk-Mu yang lurus, jalan hidayah yang lurus. Hari-hari kita doa, kan? Tetapi dalam masa yang sama dia tak nak ambil petunjuk hidayah dalam Al-Quran dan hadis. Kita dah jelaskan sikit tadi perincian tadi, kan? Golongan-golongan tadi tu, kan? Ya. Ini kebanyakan manusia. Mereka tak bersyukur dengan Al-Quran dan hadis yang telah diberikan kepada mereka. Walakinna aktsaran nas apa? Walakinna aktsaran nas, jangan terkejut. Ini ayat ni lagi berat lah. Makin lama makin berat. Walakinna aktsaran nas lil haqqi karihun. Tetapi kebanyakan manusia benci kepada kebenaran. Kebanyakan manusia benci kepada kebenaran. Ini pun kita kena ambil faedah lah. Kita ambil iktibar, kita insafi diri kita. Mungkin kita dah tahu, mungkin kita dah belajar, mungkin kita ada ilmu sedikit, dan kerana kita rasa bertanggungjawab, bagus, satu sifat yang bagus, satu tanggungjawab, kita rasa terpanggil untuk nak dakwah kepada masyarakat. Mungkin kita rasa kalau kita dah tahu, kita dah ada ilmu, kita dah ada dalil Quran, hadis, lalu kita nak sampaikan kepada masyarakat, kita mengharapkan supaya masyarakat kena terima. Abah, contohlah dia nak dakwah orang terdekat, mak bapak dia lah. Abah macam ni tak betul. Sunnah dia macam ni. Bapak dia pula, ya ke? Dia pun, ni dalil dia abah, gini. Firman Allah, sabda Rasulullah. Dia pula, aku dah bagi dalil ni,
Ada pilihan. Sorry lah, ni kena terima lah ni. Kalau tak terima, wah, dia pun marah, kecewa. Selera bulan dia boleh, ini apa ni, ini beda. Abah ni jatuh sesat. Lebih parah lagi, abah dah kafir. Wah, sudah. Ada berlaku, tapi bukan di kalangan masyarakat kita lah. Di luar sana ada berlaku. Kerana apa? Kerana dia menaruh harapan yang cukup tinggi untuk orang yang didakwahkan itu terima hidayah, kebenaran yang disampaikan itu. Dia lupa realiti masyarakat di keliling, yang mana Allah dah kata, tetapi kebanyakan manusia benci kepada kebenaran. Apatah lagi, Allah dah bagi kepada kita peringatan, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada siapa yang kau cinta, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang diinginkannya. Ya. Jadi ini semua ini kita kena fahamlah, kita kena ambil maklum supaya jangan kita tergolong di kalangan mereka yang terburu-buru, di kalangan mereka yang nak cepat mengutip hasil, ya. Tidak ada hikmah, tidak dengan cara berhemah, tanpa memahami keadaan realiti masyarakat. Jadi kita kena faham bahawa keadaan masyarakat di keliling, ya, mereka adalah masyarakat awam yang perlu kepada ilmu, yang perlu kepada dakwah dengan cara yang baik, ya. Wallahu a'lam. Baik, saya ingat cukup, insya-Allah. Jazakallah. Saya ingat masa pun sudah cukup. Saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir untuk sama-sama berkongsi ilmu, dan saya juga ingin merakamkan kemaafan kalau sekiranya ada kata-kata yang mungkin berat sikit, ya, mungkin terkasar, ya, apa juga salah silap dalam ucapan, ya, minta dimaafkan, ya. Kita akhiri dengan tasbih kifarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.